Adakah rakyat Malaysia sudah gila? Laporan BBC mengenai kesan selepas hujan luar biasa di Malaysia. Pernahkah Anda mengalami perasaan sebuah bandar hilang dalam sekelip mata? Banjir yang dahsyat menenggelamkan bumbung rumah, jalan raya, dan juga lampu isyarat. Namun, keesokan paginya, orang ramai membuka pintu rumah mereka dengan senyuman, membersihkan lumpur sambil berkata, "Syukurlah, hujan rahmat hari ini." Pemandangan ini mengejutkan dunia. Mengapa mereka boleh hidup dengan tenang dalam persekitaran semula jadi yang begitu mencabar? Inilah Malaysia, sebuah negara di mana rakyatnya hidup berdampingan dengan hujan dan banjir, satu fenomena yang jarang ditemui di dunia. Sebenarnya, Malaysia adalah salah sebuah negara yang menerima taburan hujan tertinggi di dunia, setanding dengan Amerika Selatan dan negara Asia Tenggara yang lain. Dari segi jumlah hujan tahunan, Malaysia sering berada di kedudukan teratas. Di negara yang terbentang dari utara ke selatan ini, bencana banjir di sepanjang Banjaran Titiwangsa adalah sangat serius. Apabila tiba musim tengkujuh, air lumpur mampu menenggelamkan rumah. Di Kelantan, bumbung rumah boleh ditenggelami air. Di Pahang, pagi dimulakan dengan bunyi enjin pam air. Di perkampungan Terengganu dan Perak, aliran lumpur boleh menimbus pokok-pokok, malah ada sesetengah rumah yang pintu masuk utamanya dibina di tingkat 2. Jarang sekali ada negara di dunia yang menerima hujan lebat sebegini di kawasan penempatan manusia. Namun, walaupun negara ini dilimpahi hujan yang begitu banyak, perkhidmatan kereta api masih dapat beroperasi mengikut jadwal, jalan raya dibersihkan, dan orang ramai menjalani kehidupan dengan tenang. Semangat hidup bersama banjir ini adalah hasil kebijaksanaan rakyat Malaysia. Banjir adalah satu dugaan. Ia kadangkala meruntuhkan bumbung, menutup jalan, dan menghentikan kehidupan. Tetapi rakyat Malaysia tidak menganggap banjir sebagai musuh. Sebaliknya, mereka telah meluangkan masa yang panjang untuk belajar hidup bersamanya. Mereka mengubah suai reka bentuk bumbung rumah, jiran tetangga bekerja sama dan berkongsi tugas pembersihan, malah ada yang mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan orang lain dari bumbung rumah. Dalam setiap tindakan mereka, terkandung rasa hormat terhadap alam semula jadi dan kesadaran untuk hidup selaras dengannya. Apabila musim kemarau tiba, air hujan ini berubah menjadi sumber air yang melimpah, mengalir turun dari banjaran, menyuburkan tanah untuk menanam padi dan menghasilkan buah-buahan tempatan. Dalam kelembapan, terlahirlah kemesraan. Inilah keindahan musim hujan di Malaysia. Kebijaksanaan dan kekuatan untuk tidak lari dari bencana, sebaliknya hidup bersama banjir, telah membentuk budaya negara ini. Di tengah-tengah lumpur dan keadaan huru-hara, kemesraan insan menjadi semakin bersinar. Inilah kisah yang ditenun oleh Malaysia, sebuah cerita tentang kehidupan bersama banjir. Musim tengkujuh di Malaysia jauh lebih ekstrem daripada apa yang dibayangkan oleh dunia. Simbolnya ialah Banjaran Titiwangsa yang megah terbentang di tengah semenanjung. Pada Desember 1926, sebuah stesen pemantau di Cameron Highlands merekodkan taburan hujan harian setinggi 11 meter. Cukup untuk menenggelamkan sebuah bangunan 4 tingkat sepenuhnya. Sehingga hari ini, ia kekal sebagai salah satu rekod hujan harian tertinggi yang pernah dicatatkan. Selain itu, kawasan pedalaman di Kelantan juga pernah merekodkan purata hujan tahunan melebihi 17 meter. Di tempat yang digelar sebagai salah satu kawasan hujan paling lebat di dunia ini, apabila musim tengkujuh tiba, orang ramai membersihkan lumpur di atas bumbung dan membuka laluan jalan raya. Ini adalah rutin harian yang sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Usaha yang kelihatan biasa inilah yang telah mendapat pujian dunia. Dalam ranking taburan hujan tahunan bagi bandar-bandar dengan populasi melebihi 100.000 orang di seluruh dunia, tempat ketiga diduduki oleh Kuantan kira-kira 3,6 meter, tempat kedua ialah Kuching kira-kira 4,8 meter, dan tempat pertama ialah sebuah bandar di pedalaman Sarawak kira-kira 7,9 meter. Ketiga-tiga tempat teratas adalah dari Malaysia. Negara kepulauan ini memonopoli tahta kerajaan air, mengatasi bandar-bandar besar di Eropa dan Amerika Utara. Jadi, mengapa Malaysia menerima hujan yang begitu banyak? Jawabannya terletak pada gabungan geografi dan iklim yang unik. Pada musim tengkujuh, angin lembab dari Laut Cina Selatan dan Lautan Hindi membawa uap air yang banyak. Udara lembab ini melanggar Banjaran Titiwangsa dan banjaran-banjaran lain, lalu menghasilkan hujan. Hujan ini turun sebagai hujan lebat di dataran pantai timur dan kawasan pergunungan, kadangkala menenggelamkan sebuah bandar dalam satu malam. Fenomena ini jarang dilihat di negara lain karena tidak banyak negara yang mempunyai jarak yang begitu dekat antara lautan dan gunung ganang dengan perbedaan ketinggian yang begitu drastik seperti di Malaysia. Topografi semula jadi itu sendiri menjadi pentas yang melahirkan hujan lebat.
Seorang pakar klimatologi asing, Dr. Schmidt, dalam penulisannya menyatakan Malaysia adalah keajaiban hujan. Tiada negara lain di mana landasan kereta api masih boleh beroperasi, dan orang ramai masih hidup dengan tenang di tengah-tengah genangan air dan lumpur yang begitu dalam. Hakikatnya, walaupun di kawasan yang paling banyak hujan, kereta api kebanyakannya dapat bergerak tepat pada masanya. Pada waktu malam, lampu jalan menerangi permukaan air, mencipta pemandangan yang memukau. Pelancong asing yang melihat pemandangan ini sering kali terpegun dan bertanya, inikah dunia rakyat Malaysia yang hidup dalam iklim yang begitu mencabar? Sejak kebelakangan ini, budaya menikmati anugerah yang dibawa oleh hujan turut lahir. Gugusan air terjun pada musim hujan menarik pelancong dari seluruh dunia. Ukiran yang dihasilkan oleh air dan kabus menghiasi langit di sebelah timur dengan indahnya. Pesta wow dan pemandangan matahari terbit di puncak gunung juga dilaporkan oleh media luar negara sebagai simbol kewujudan bersama antara manusia dan alam. Hujan adalah dugaan, anugerah, dan juga kebanggaan. Orang ramai tidak gentar untuk hidup bersamanya, malah kadangkala mengubahnya menjadi rahmat. Malaysia adalah negara yang dicintai oleh hujan. Seorang pembikin film dokumenter dari Jerman, Hans Waltz, dalam satu temu bual pernah berkata, di negara ini, hujan lebat membawa kesunyian, dan kesunyian itu pula menceritakan tentang kemesraan insan. Memang benar, terdapat banyak negara yang menerima hujan lebat di dunia, tetapi negara yang menempa kehidupan di tengah-tengah hujan, selain Malaysia, mungkin tidak wujud. Air hujan yang melalui musim tengkujuh yang getir akan membawa rahmat yang pasti semasa musim kemarau. Air yang terkumpul di pergunungan mengalir perlahan-lahan menjadi sumber air jernih. Aliran air inilah yang menyokong budaya Malaysia yang kaya. Jelapang padi di Kedah, dataran di Kelantan, dan sawah padi di Sabah semuanya mendapat manfaat daripada hujan. Pada musim tengkujuh, air hujan yang melimpah menutupi bumi, melindungi tanah. Selepas musim hujan, air yang kaya dengan mineral semula jadi menyuburkan sawah padi. Air ini menghasilkan padi berkualiti tinggi, yang kemudiannya diubah menjadi pelbagai produk makanan tempatan. Air adalah ibu yang sangat diperlukan untuk hasil pertanian Malaysia. Kebun teh di tanah tinggi dan kilang-kilang tradisional menggunakan sumber air hujan untuk mengekalkan suhu penapaian yang stabil. Hujan yang banyak pada musim tengkujuh bukanlah musuh, tetapi sumber air semula jadi. Ia menghalang serangan kemarau dan secara senyap memperhalusi rasa teh dan produk makanan. Karena hujan yang banyaklah, maka lahirlah teknologi yang berasaskan air ini. Inilah budaya makanan Malaysia. Hujan juga membawa kebijaksanaan dalam penyimpanan. Di Pahang dan Kelantan, masih ada yang menggunakan ruang tradisional yang dikenali sebagai jelapang atau rumah tiang untuk menyimpan makanan. Gudang yang digantung tinggi ini dapat mengekalkan suhu yang sejuk, walaupun pada musim panas. Padi, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang disimpan dengan cara ini bukan sahaja kekal segar, malah bertambah manis. Baru-baru ini, produk baru yang memanfaatkan kaedah pengawetan semula jadi ini seperti buah-buahan yang dijeruk dan teh yang ditapai turut muncul. Kebijaksanaan unik yang lahir dari hujan juga berterusan di meja makan. Tempoyak, budu, dan pelbagai jenis jeruk adalah hasil daripada perkembangan kaedah menyimpan makanan semasa musim hujan. Kreativiti untuk terus hidup pada musim di mana perhubungan terputus oleh banjir akhirnya menjadi cita rasa Malaysia dan diwarisi sehingga kini. Namun, anugerah terbesar yang dilahirkan oleh bencana banjir adalah hati budi manusia. Membersihkan lumpur di atas bumbung, membersihkan jalan raya, dan membaiki rumah bukanlah kerja yang boleh dilakukan oleh seorang diri. Maka lahirlah mekanisme gotong royong. Jika ada sesiapa yang menghadapi kesusahan, orang ramai akan secara semula jadi menghulurkan bantuan tanpa mengharapkan balasan untuk membantu orang seterusnya. Semangat saling membantu inilah yang menjadi asas budaya banjir. Banjir bukanlah sesuatu yang memisahkan manusia, tetapi sesuatu yang menghubungkan mereka. Pada malam hujan lebat yang menenggelamkan segalanya, melihat cahaya lampu dari rumah jiran akan membuatkan hati terasa hangat. Melalui pengalaman seperti inilah, orang ramai memahami betapa berharganya hidup bersama. Bagi rakyat Malaysia, banjir bukanlah musuh. Menerima cabarannya dan mencari rahmat serta keindahan daripadanya adalah pandangan semula jadi rakyat Malaysia sejak zaman dahulu. Hujan turun dengan senyap, menguji manusia dan pada masa yang sama mendidik mereka. Kebijaksanaan dan kelembutan yang dipupuk daripadanya masih menopang budaya negara ini sehingga kini. Air menghubungkan rakyat negara ini. Walaupun budaya hidup bersama banjir di Malaysia begitu mengagumkan, bencana tetap pernah berlaku. Pada Februari 2018, ribut sejuk dan hujan lebat yang memecah rekod melanda kawasan pergunungan di pantai timur.
Lebuh Raya Karak yang menghubungkan pantai timur dan barat telah tertimbus oleh aliran lumpur dan air yang banyak, menyebabkan kesesakan yang dahsyat. Pada malam itu, berlakulah satu peristiwa yang tidak dapat dilupakan oleh semua orang. Malam di Lebuh Raya Karak itu lebih sunyi daripada biasa. Walaupun sunyi, jika didengari dengan teliti, masih terdengar bunyi hujan yang tidak henti-henti mengetuk badan kereta dan pengelap cermin yang bergeser pada kaca. Pemanas mengeluarkan bunyi yang rendah, terus meniupkan udara hangat. Tidak lama kemudian, lampu brek merah di hadapan berhenti bergerak. Seluruh barisan kendaraan terhenti. Hanya bunyi enjin yang bergema di tengah-tengah kegelapan. Perasaan tentang masa perlahan-lahan hilang. Hujan lebat yang memecah rekod yang melanda Pahang pada Februari 2018 itu akhirnya menelan jalan utama ini. Barisan kendaraan yang terperangkap terus memanjang, akhirnya mencapai 1.500 buah. Lampu kecemasan berkelip-kelip, air dan cahaya saling memantul. Di tempat duduk pemandu, orang ramai risau tentang bateri telepon bimbit mereka. Di tempat duduk penumpang, kanak-kanak berselubung dengan selimut. Di luar kereta, hujan turun tanpa belas kasihan. Di dalam kereta, udara semakin sejuk. Kebimbangan tidak berubah menjadi panik, hanya titisan air yang terus berkumpul di luar tingkap yang mengikis kesabaran. Menjelang subuh, angin menjadi semakin kencang. Hujan bertukar daripada titisan halus menjadi curahan lebat, membawa bau lumpur, bau getah terbakar, dan bau petrol yang samar-samar. Perasaan terperangkap menjadi semakin kuat. Pada ketika itulah, uap hangat bertiup dari hadapan. Seseorang mendekat dan kedengaran tingkap diketuk. Kalau tak keberatan, ambillah ini. Dari bungkusan polisterin itu keluar uap panas berbau bihun sup dan sambal kicap. Yang menghulurkan makanan itu ialah Pak Mail, pemilik sebuah warung di tepi Lebuh Raya Karak. Warungnya terpaksa ditutup sementara karena banjir, tetapi dia tetap berada di dapur. Di dalam dapur yang teratur, dia terus berpikir. Terdapat bahan mentah di dalam peti sejuk, dan di hadapannya ada orang yang sedang dalam kesusahan. Maka, jawabannya hanya satu. Dah nampak orang susah, takkan nak duduk diam. Dia menghubungi pekerjanya dan mendapat persetujuan. Segera dia menghidupkan api dapur. Bunyi kuali berdesing. Minyak mendidih di dasar kuali dan bihun melompat-lompat. Cahaya dari warungnya hanya kelihatan seperti satu titik cahaya kecil dari luar, tetapi di dalam kuali itu lahir satu cahaya yang besar. Bihun sup, nasi lemak bungkus, dan beberapa kuih mui dimasukkan ke dalam bekas penebat haba dan dihantar keluar bersama para pekerjanya. Angin kencang menyebarkan uap panas itu. Uap panas itu berlegar-legar di atas barisan kendaraan. Apabila mereka selesai mengagihkan makanan dan kembali ke warung, jari jemari mereka sudah kebas. Nafas putih mereka bertindih, mengaburkan pandangan. Namun, hidangan panas untuk kira-kira 500 orang itu telah menghangatkan badan dan hati mereka. Satu lagi kehangatan mula merebak entah dari mana. Di lautan lampu kecemasan itu, pintu sisi 2 buah lori dibuka serentak. Ia adalah lori penghantaran roti. 18 orang pemandu lori berhubung melalui radio walkie-talkie, dan selepas mengesahkan muatan mereka, roti dan ban diedarkan dari tangan ke tangan. Boleh ke nih? Ini barang niaga kan? Saya bayar. Tak payah bang, tak apa. Inilah semangat gotong royong, kita saling membantu. Saya rasa inilah masanya untuk kita semua saling tolong-menolong. Di sebelah, seorang mekanik muda memegang penyodok dengan kemas dan memberi isyarat kepada pemandu lori. Pipe exhaust tuh dah nak tertimbus lumpur. Nanti gas beracun masuk dalam kereta, bahaya. Jom kita korek sama-sama. Terima kasih banyak, Dik. Lega rasanya. Pemuda itu dengan mahir menyodok lumpur, memberikan selimut kepada kanak-kanak yang tidak dikenali, dan menyembur semburan anti kabus pada cermin kereta seorang warga emas yang tidak dikenali. Tiada siapa yang bertanya nama, dan tiada siapa yang memperkenalkan diri. Bantuan ini tidak ditujukan kepada sesiapa secara khusus, hanya secara senyap menampung semua keperluan di hadapan mata. Di pintu belakang warung, Pak Mel sekali lagi menyalakan api dapur. Nasi tidak cukup, jadi dia lebihkan kuah sup. Sayur-sayuran dihiris halus, kurangkan garam, lebih baik untuk badan. Dalam hujan, Dria rasa menjadi kurang peka, jadi perisanya perlu dikuatkan sedikit, tambah lebih banyak lada sulah. Pertimbangan-pertimbangan kecil di dapur ini berubah menjadi ketenangan yang besar di dalam kereta. Di merata tempat di sepanjang jalan itu, lahir kebaikan yang sama. Sebuah pusat catering community menghantar roti dan susu yang disimpan ke pusat pemindahan berdekatan. Kedai runcit meletakkan sekotak air botol di hadapan dengan notis bertulis, "Sesiapa yang memerlukan, sila ambil." Tiada satupun pandangan mata yang mengharapkan balasan. Hanya kata-kata ringkas semasa saling menghembuskan nafas putih. "Abang oke? Panaskan badan dulu. Nampaknya lama lagi nih. Semua sabar ya."
Masa macam nih, jangan tergesa-gesa. Menjelang petang, angin berhenti seketika. Hujan masih turun, tetapi bunyinya kedengaran lebih lembut. Kanak-kanak di dalam kereta tertidur. Orang dewasa di tempat duduk pemandu menyandarkan badan dan memejamkan mata. Dari jauh, kedengaran bunyi logam yang samar. Itu adalah isyarat jentolak pembersih lumpur telah mula bergerak semula. Di pinggir jalan yang dahulunya lautan lumpur muncul satu garisan halus. Garisan itu perlahan-lahan menjadi laluan. Barisan kendaraan yang terhenti bergerak perlahan ke hadapan sedikit. Keesokan paginya, lumpur masih tebal. Bantuan tiba dengan perlahan, tetapi riak wajah orang ramai lebih tenang berbanding semalam. Ada yang melipat bungkusan polisterin dari warung Pak Mail dengan cermat dan menyimpannya di papan pemuka. Ada yang menggunakan beg plastik roti yang diterima untuk dijadikan beg sampah kecil. Ada yang melambai kepada keluarga di kereta sebelah yang baru dikenali semalam. Yang diingati bukanlah nama, tetapi kehangatan tangan dan bau uap panas. Peristiwa ini tidak lama kemudian tersebar ke luar negara. Image yang dihantar melalui satelit diberi sarikata bahasa Inggris. The spirit of mutual support, semangat gotong royong. Inilah janji saling membantu yang telah dipupuk oleh hujan selama bertahun-tahun. Para sarjana mungkin akan menyebutnya sebagai modal sosial saling bantu dalam tesis mereka. Namun, orang-orang yang terperangkap dalam barisan kendaraan itu tahu bahwa ia lebih mudah daripada itu. Mereka dapat bertahan pada malam itu karena ada kata-kata daripada orang yang tidak dikenali, "Abang oke?" Apabila kesesakan lalu lintas berakhir dan kendaraan mula bergerak, dapur di warung itu kembali sunyi dengan kerja-kerja pembersihan. Pak Mail menutup suis dapur dan mengelap kuali terakhir. Di luar, lumpur masih terbentang luas. Dia menghela nafas dan berkata ringkas, "Lain kali kalau jadi benda yang sama, kami akan buat benda yang sama juga." Hujan tetap menkabar. Alam semula jadi tidak mengubah apa-apa. Yang berubah hanyalah tindakan yang dipilih oleh manusia. Bukan menentang banjir, tetapi dalam banjir itu berkongsi sedikit kehangatan untuk seseorang. Pilihan-pilihan kecil ini bertindan, mengukir jalan yang hangat di atas tanah berlumpur. Maka kita teringat kembali, walaupun hujan menguji manusia, manusia hanya boleh menjadi lebih baik hati dalam dugaan. Pada malam itu di Lebuh Raya Karak, kebaikan-kebaikan kecil yang tidak terkira banyaknya telah memancarkan cahaya yang lebih kuat daripada hujan lebat dan udara sejuk. Selagi semangat gotong royong ini wujud, tidak kira betapa teruknya musim hujan di Malaysia, tiada siapa yang akan merasa keseorangan. Pada malam yang terperangkap oleh lumpur itu di dalam kereta bukan sahaja ada rakyat Malaysia, tetapi juga seorang lelaki Amerika yang sedang melancong, bernama John. Ini adalah perjalanan pertamanya ke Malaysia, menantikan pemandangan hijau di kawasan pergunungan. Pemandangan ladang teh yang dilihatnya pada waktu siang umpama sebuah lukisan. Dia pernah berkata, hujan di Malaysia sangat menenangkan. Namun, pada malam itu di Lebuh Raya Karak, apabila kendaraan berhenti bergerak, keadaan berubah sama sekali. Di luar tingkap adalah kegelapan yang menyerap bunyi. Di dalam kereta suhu semakin sejuk. Apabila enjin dimatikan, nafas menjadi putih. Pemandu teksi dengan nada yang tenang mengulangi, "Jangan risau, sekejap lagi mesti boleh jalan." Tetapi perasaan tidak selesa di tempat yang tidak dikenali itu sangat besar. Semakin lama masa berlalu, semakin bertambah rasa cemas. Berapa lama lagi nak tunggu? Fikir John, apabila kedengaran tingkapnya diketuk. Berdiri di tengah hujan itu ialah seorang lelaki Malaysia yang memakai pakaian kerja. Wajahnya merah kesejukan, nafasnya putih, tetapi senyuman di wajahnya lembut. Ini tak panas, tapi ambillah sikit. Di tangan lelaki itu ada beberapa bungkus roti di dalam beg plastik. Dia adalah pemandu lori roti. Dia sendiri terperangkap dalam kesesakan yang sama, tetapi dia mengagihkan roti. John tergesa-gesa mengeluarkan dompetnya dan bertanya dalam bahasa Inggris, "How much?" Lelaki itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Tak apa, susah senang kita bersama, kena saling bantu. Susah senang kita bersama." Kenapa? Adakah benar-benar wujud kebaikan tanpa mengharapkan balasan? Pada ketika itu, John merasakan kehangatan di lubuk hatinya. Pada malam yang sangat sejuk ini, kebaikan orang yang tidak dikenali telah menghulurkan bantuan kepadanya. Ia adalah satu kehangatan yang tidak boleh dibeli dengan ringgit Malaysia, satu kehangatan yang melangkaui bahasa. Dia mengambil roti itu, merasakan kehangatan yang tertinggal di tangannya. Kemudian dia berkata, kemesraan insan lebih kuat daripada kesejukan. Tidak lama kemudian, tindak balas berantai berlaku di kalangan barisan kendaraan itu. Pemandu berdekatan berkongsi selimut. Orang dari kereta lain menghulurkan telur rebus. Di media sosial, tersebar message, nampaknya ada orang agihkan roti.
Orang di sekeliling mula melakukan apa yang mereka mampu. Kebaikan-kebaikan kecil mekar berturut-turut di tengah hujan lebat. Langit mula menampakkan sedikit cahaya, dan tanah berlumpur itu diwarnai sedikit kemerahan. Dia memandang keluar tingkap dan berkata kepada seorang wartawan, "Di negara ini, orang ramai secara semula jadi saling membantu. Ia sudah menjadi satu budaya." Kenyataannya turut dilaporkan oleh media luar negara. Di BCNN dan forum dalam talian di Amerika, ia mencetuskan reaksi yang besar. Kisah itu tersebar dengan tajuk The Spirit of Gotong Royong. Ruang komen dibanjiri dengan pujian dari seluruh dunia. Dia bukan menghulurkan roti, tetapi harapan, tulis seorang pengguna. Seorang lagi menyatakan, orang yang dilanda banjir tidak hidup untuk menakluki arus deras, tetapi untuk saling menghangatkan antara satu sama lain. Selepas kembali ke negaranya, John merumuskan dalam satu temu bual, "Apa yang saya pelajari di Malaysia ialah keprihatinan tidak memerlukan penjelasan atau alasan. Walaupun bahasa berbeza, hati boleh berhubung. Malam itu adalah bukti terbaik. Hujan tidak hanya membawa bencana. Ia adalah cahaya kemesraan insan yang terukir di hati rakyat sesebuah negara. Dan cahaya ini bersinar lebih terang justru dalam bencana banjir." Di sebalik pemandangan berkongsi roti dan menyapa orang yang tidak dikenali pada malam hujan lebat itu, terdapat cara hidup rakyat Malaysia yang bukanlah sesuatu yang kebetulan. Sejak zaman dahulu, rakyat di negara yang sering dilanda banjir ini hidup dengan saling membantu. Membersihkan lumpur dari bumbung, persiapan untuk perayaan menuai, dan kerja-kerja pemulihan semasa bencana. Semua ini bukanlah kerja yang boleh diselesaikan oleh seorang diri. Karena itulah, orang ramai secara semula jadi bergantung pada kekuatan satu sama lain dan hidup dalam kepercayaan ini. Gotong royong ialah perkataan yang digunakan oleh rakyat Malaysia untuk merujuk kepada mekanisme saling bantu ini. Ia pada asalnya adalah adat di mana semua orang membantu membina atau membaiki rumah. Walaupun tiada upah, pemikiran bahwa lain kali giliran saya pula memerlukan bantuan telah mengikat komuniti kampung dengan erat. Gotong royong bukan sekadar kerja bersama. Ia adalah kebijaksanaan untuk kelangsungan hidup dan juga satu perjanjian untuk mengekalkan kepercayaan. Pada musim hujan yang berterusan membersihkan longkang, melindungi bumbung, dan memberi keutamaan untuk membersihkan rumah warga emas, pengumpulan tindakan-tindakan ini akhirnya menjadi ungkapan susah senang kita bersama. Ia bukanlah satu ideologi, tetapi etika hidup yang dipupuk dalam kehidupan seharian. Di bandar-bandar modern, jiran yang tidak mengenali satu sama lain semakin ramai, tetapi semangat gotong royong masih berterusan. Penduduk bekerja sama membersihkan longkang di lorong-lorong sempit yang tidak boleh dilalui oleh jentera. Semasa bekalan elektrik terputus akibat hujan lebat, jiran akan saling menjaga anak-anak jiran yang lain. Selagi mereka tahu ada orang yang dalam kesusahan, badan mereka akan secara semula jadi bertindak. Inilah kekuatan yang tersemat dalam negara ini. Semangat gotong royong ini kini diwarisi dalam bidang pengurusan bencana dan pembangunan komuniti. Di sebalik penubuhan pasukan bomba sukarela dan organisasi pengurusan bencana komuniti, terselit budaya saling bantu ini. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, pakar-pakar luar negara telah memberikan penilaian yang tinggi terhadap budaya pengurusan bencana di Malaysia. Seorang ahli sosiologi bencana dari University California, Dr. Mark Linden berkata, di Malaysia, membantu orang lain semasa bencana bukanlah satu kewajiban, tetapi satu tabiat yang berakar umbi. Di negara lain, orang ramai akan mengutamakan perlindungan diri semasa mencari perlindungan, tetapi di Malaysia, komuniti sentiasa bertindak terlebih dahulu. Sebuah institusi penyelidikan bencana di Britain juga pernah memuji dalam laporannya, di Malaysia, jaringan tidak rasmi seperti gotong royong ini memberikan sokongan kepada mangsa bencana dengan lebih pantas berbanding agensi kerajaan. Ini adalah infrastruktur kemanusiaan dan satu aset yang berharga. Kekuatan hidup di negara banjir bukanlah ketabahan menahan penderitaan. Ia adalah ketabahan yang paling insani, yaitu tidak membiarkan hati yang peduli terhadap orang lain padam. Pemandangan gotong royong yang dilihat semasa hujan lebat di Lebuh Raya Karak itu akhirnya melintasi sempadan. Media luar negara melaporkan bantuan yang ajaib itu. Semangat gotong royong memperkenalkan budaya banjir Malaysia sebagai simbol negara yang penuh kelembutan. Saya percaya bahwa hujan bukan sekadar fenomena semula jadi, tetapi ia adalah kekuatan itu sendiri yang menghubungkan manusia dengan manusia. Jika ada sebarang detik dalam cerita hari ini yang menyentuh hati Anda, pastikan Anda turut berkongsi perasaan ini dengan seseorang di sekeliling Anda.